Apakah reaksi kalian sekiranya baki gaji tinggal RM200? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Betapa sukarnya menjalani ujian kehidupan ini. Ya, itu sudah pasti. Kita akan terus diuji. Walau apa juga ujian yang melanda kehidupan, Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajar kita semua mengenai sesuatu, dan setiap apa yang berlaku pasti mempunyai hikmah daripada Yang Maha Esa. Tidak kiralah zaman pandemik ataupun tidak, ramai sebenarnya yang menghadapi kesusahan dan bergolok gadai bekerja demi memenuhi keperluan sendiri dan juga keluarga. Apatah lagi ketika ini di mana dunia sedang bergelut dengan COVID-19, pastinya ada yang sudah kehilangan pendapatan atau makin kurang mata pencarian setiap bulan. Mari kita ikuti sebuah kisah benar sebuah keluarga yang bergelut untuk mengatur pembelanjaan setiap bulan. Banyak benda yang perlu disenaraikan yang perlu dibayar setiap bulan dan akhirnya, gaji beribu ringgit itu tadi hanya tinggal sekitar RM200 selepas ditolak komitmen dan sebagainya. Hidup di zaman kini sememangnya agak memeretkan, kerana peningkatan harga barang, namun gaji yang diperolehi masih tidak naik-naik. Berkongsi keadaan dan kesusahan yang sama, terutamanya mereka yang baru memulakan fasa hidup yang baru sebagai suami isteri dan juga yang berkeluarga. Realiti kehidupan yang sememangnya tak mudah. Apalagi kalau gaji hanya RM2,000 hingga RM3,000 sebulan. Pendapatan seorang ketua keluarga yang memberi nafkah kepada keluarganya. Sebagai contoh, pendapatan lebih kurang RM8,000 sebulan. Gaji bersih sebanyak RM6,000 bergantung kepada overtime yang tidak menentu untuk pendapatan tambahan. Untuk menanggung seramai 5 orang ahli keluarga, yang mana 3 sedang bersekolah, yang 1 berusia 4 tahun, dan isteri seorang suri rumah sepenuh masa dan tinggal di Lembah Kelang. Memiliki sebuah apartmen yang dibeli 18 tahun yang lalu, yang perlu dibayar setiap bulan sebanyak RM600. Selain itu, memiliki sebuah kereta Proton yang perlu dibayar ansuran bulanan sebanyak RM850. Sejumlah RM450 perbelanjaan isi rumah seperti barangan kering perlu dibeli, selain barangan basah seperti ikan dan sayuran, pampers dan susu, dianggarkan sebanyak RM900 sebulan. Belum lagi deposit simpan SSPN sebanyak RM200 untuk pembelajaran, bayaran RM100 untuk pengangkutan persekolahan, yuran mengaji dan tuition yang berjumlah RM260 juga tak terlepas dari tanggungan. Keseluruhan perbelanjaan persekolahan untuk 3 orang anak yang bersekolah sahaja berjumlah RM3,984. Dan pemberian bakti tanda terima kasih kepada mak ayah dan mertua sebanyak RM400. Bayaran utiliti untuk Kowei Water Filtration, bil elektrik, bil air, Astro, petrol dan Unify sebanyak RM690, belum lagi mengambil kira bayaran tahunan seperti road tax, insuran dan hibah sebanyak RM600 setahun. Setelah semua perkara ini dibayar dan diselesaikan, akhirnya gaji yang berbaki hanya tinggal RM226 sahaja. Kesimpulannya, 100% dari pendapatan bersih RM6,000. 66.4% digunakan untuk anak dan keluarga. 11.5% untuk bayaran utiliti. 6.7% digunakan untuk masa hadapan. 6.7% diberikan untuk ibu bapa. 5% digunakan untuk hutang luar jangka. Dan lebihan yang tinggal hanyalah 3.7%. Ini tidak termasuk tol dan bayaran parking. Jawapannya kena meminjam dan terus meminjam lagi. Mari kita tanya dalam diri kita, apakah nasib kita seteruk ini? Hakikatnya kalian sendiri adalah orang terbaik menjawab soalan itu. Kerana kita lebih mengetahui keadaan diri sendiri. Namun demikian, yakinlah bahawa ujian yang menimpa kita itu bukan sia-sia. Sudah pasti akan ada hikmah dari Sang Pencipta. Anggaplah ujian sebagai salah satu lumrah dalam kehidupan. Sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Insan ayat 2 dan 3 yang bermaksud, sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia daripada setitis air mani yang bercampur, yang kami menguji dengan perintah dan larangan, kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
Kepada anda yang baru menonton channel Info Politik, sila pertimbangkan untuk subscribe dan juga komen channel ini. Terima kasih kerana menonton.